إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. على الله توكلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف قدس الله سره وفروضه ستة إحداها نية وضوء أو أداء فرض الوضوء أو رفع الحدث لغير دائم حدث حتى في الوضوء المجدد أو الطهارة عنه أو الطهارة نحو الصلاة مما لا يباح إلا بوضوء أو استباحة مفتكر إلى وضوء كالصلاة ومس المصحف. وفروضه dan fardu wudu. Dulu diceritakan iaitulah syaratnya. Iaitulah ceritakan lamman tahal kalam ala syurutih syar'a yatakallam ala furudih. Kalau selesai tuan pengarang daripada membicarakan syarat-syarat bagi wudu, sekarang dimasuk kepada membicarakan fardu. Iaitulah kita mahiyah dia. Ahaduha, niat wudu yang pertama dia panggil niyah, niyatul wudu'in, mana niat berwudu. Niat ialah lughah, lughatan ila al-qasd wa syar'an qasdu syai' muftarinan bi fi'li. Niat pada lughah ialah al-qasdu, ialah qasad gitu, nak membuat satu perkara, ini dikatakan niat. Adapun syar'an yang dikehendaki pada syarak ialah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Kita qasadkan satu perkara kemudian iktiran, serentakkan dengan perbuatan kita. Ya, macam kita takbir ihram masuk sembahyang, kita angkat takbir serta masukkan niat. Dan itulah perbuatan-perbuatan kebanyakan dari ibadat. Kecuali dalam masalah yang darurah, yang tak boleh nak iktiran. Contoh, ya puasa. Puasa awal ialah terbit fajar. Maka tak ada siapa boleh tunggu terbit fajar. Tunggu terbit fajar dia pun niat. Jawab dia banyak tak puasa. Maka oleh kerana itu syarak luluskan boleh niat awal. Iaitulah masuk dia ialah malam hari, masuk matahari tak boleh dia niat lah. Ya, la siyama liman lam yubaitin niyah. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meletakkan niat dia di waktu malam. Itu maknanya syarak beri kelonggaran. Adapun secara umum dalam mazhab al-Imam Al-Syafi'i, maka niat dia naklah ikhtiran. Sebab dalam hadis Nabi kata innamal a'malu bin niyat. Sungguhnya amal itu sah dengan niat. Ya. Maka innamal a'malu bin niyah, lapas ba, huruf ba pada kalimah bin niyah itu ada dua makna dalam bahasa Arab. Ya, ba itu dipanggil ba sababiyah. Innamal a'malu bin niyat ay innamas sihhatus mana amal bin niyat ay bis sababin niyah. Ini tiga mazhab pakai, Hanafi, Maliki dan Hambali. Ya, iaitulah mereka pakai ba pada hadis tu, hadis sahih, tapi menguraikan makna ba. Huruf orang Melayu panggil be. Al-ba pada lafaz bin niyat tu ada dua makna. Mazhab Imam Syafi'i kita pakai makna lil musahabah. Sebab tu keluar masalah tadi
inna dikatakan ialah syar'an qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Kita qasad satu sertakan dengan perbuatan. Ada pun 3 mazhab yang lain dia pakai ba itu ba sababiyah, makna bisababi. Maknanya semayang tadi niat itulah dengan sebab niat. Bermakna sebab dengan musabab, sebab dahulu. Kita makan sebab dia kenyang. Jadi boleh niat dahulu daripada ibadat. Bermazhab lain semayang dia niatkan rumah boleh. Dia niatkan tangga masjid boleh. Ya, dia niat itu makna mazhab 3 mazhab. Maka oleh kerana itu ini benda ikhtilaf ya di kalangan ulama oleh kerana makna pada huruf ba tu. Jadi kita mazhab Syafi'i kita pakai ba tu lil musahabah. Maknanya sah niat amal itu dengan sebab niat. 3 mazhab ni sah amal hendaklah dikatakan qasd syai' muqtarinan, mana diiktiran disentakkan habis. Itu masalah perbahasan niat. Niatul wudu, mana dia niat akan wudu atau ada il fardil wudu. Dia niat fardu wudu atau niat maknanya sini dia panggil apa? Niat wudu atau menunaikan fardu wudu. Dua tu boleh. Ya telah saja aku mengambil wudu atau saja aku menunaikan telah wudu. Dia kata nawaitu wudu'ah boleh, atau nawaitu ada fardil wudu pun boleh. Saja aku menunaikan fardu wudu. Au raf'il hadas, atau yang biasa kita gunakan niat mengangkat hadas. Nawaitu raf'al hadas, saja aku mengangkat akan hadas. Ya, hadas apa benda? Ialah benda yang mani, menegah dari sihhatus salah. Amrun i'tibariyun, benda yang bangsa i'tibari, yang menyekat daripada sihhatus salah. Mana kalau dia ada, sembahyang itu tak sah. Jadi hadas itu benda yang mencegah daripada sah sembahyang. Ya, jadi bila dia berhadas, dia tidak tuhur, dia berhadas, maka kena angkat hadas. Maka wudu dia mengangkat hadas. Bersalahan tayamum. Ya, tayamum dia tidak angkat hadas. Sebab tu tayamum dia boleh buat satu fardu dan beberapa sunat. Ya, itu pun ikut martabat dia. Martabat yang tertinggi dalam tayamum kalau dia niat nawaitu tayammuma listibahati fardis salah. Satu martabat, itu yang paling tinggi. Sahaja aku tayamum kena mengharuskan fardu, disebut fardu sembahyang, fardu salah, maka dia boleh buat satu fardu dan beberapa sunat. Kalau nak buat fardu lain dia kena tayamum yang lain. Ya. Kalau dia tidak niatkan fardu, nawaitu tayammumah listibahati salah, dia listibahati salah, dia tak sebut listibahati fardis salah, fardu tak sebut, maka dia tidak boleh buat sembahyang fardu. Dia boleh buat sembahyang sunat dan bawah. Dan yang kedua, yang ketiga paling bawah sekali, nawaitu tayammuma listibahah masil mishaf. Dia tayamum sebab mengharuskan menyentuh Quran. Air sembahyang nak ambil Quran, tak ada sembahyang, Quran tu duduk tempat tak elok, dia nak angkat jatuh ke apa, ya. Jadi nak ambil sembahyang tak ada air sembahyang, ambil dia tayamum. Maka kalau dia niat kena tayamum untuk angkat hadas, angkat Quran, menyentuh misab, dia boleh buat tu sajalah. Atas dia sembahyang sunat tak boleh. Kalau yang wajib lagi tak boleh, yang fardu. Itu kalau tayamum. Sebab apa? Dia panggil taharah darurah. Tayamum dipanggil taharah darurah. Taharah kesuntukan. Bila suntuk saja baru dia boleh tayamum. Sebab tu dia ada beberapa syarat-syarat yang tersendiri. Di antara duhulul waqt, masuk waktu. Dia nak sembahyang zuhur, dia tak boleh tayamum macam wuduk, boleh ambil standby ya, awal lagi setengah jam ke. Ya, dia masuk waktu betul baru dia boleh tayamum. Sebab kalau tidak ada makna tayamum dia. Sebelum masuk waktu dia tayamum, sekejap lagi hujan pun turun, habis batal sembahyang. Batal tayamum, tak ada makna. Sebab dia panggil taharah darurah. Habis. Jadi sama ada dia niat, ya, maknanya fardu wudu, atau dia niat ada fardil wudu.
nawaitu ada'i fardhu, saya aku menunaikan fardhu ataupun raf'al hadas, dia mengangkat akan hadas, boleh. Itu. Ini semua ni dipanggil bi ghairi daim, lain daripada daimul hadas. Ya, orang yang daim hadas mana orang yang sentiasa berhadas. Mana najis dia tak berhenti-henti, teguran dia. Itu dia kait dia kerat. Maka dia tak boleh pada yanwi raf'al hadas li'anna al-hadasahu la yartafi. Dia tidak boleh angkat hadas. Dia niat saja aku angkat hadas, tak sah. Ya, sebab apa? Sebab dia tidak terangkat hadas. Sebab najis dia sentiasa keluar. Dia mengharuskan sajalah, dia macam tayamum. Ya, hatta fil wudu yang mujaddad, sehingga pada wudu yang ditajdid akan dia. Ya itulah, walaupun wudu yang ditajdid tadi dia sudah semayang, syarat dia dah gunakan satu semayang, kemudian dia ulang, maka niat dia pun sama juga, angkat hadas, walaupun pada hakikat dia tak ada angkat, ya. Jadi makna dia gunakan niat yang sah, yang sama itulah. Au taharat anhu, ataupun tahara, niat taharah anil hadas. Tapi kalau dia kata nawaitu tahara min ghairi an yaqula anil hadas, lam yakfi. Ya, dia niat tahara mesti kait dengan hadas. Dia basuh muka kan, dia pun niat saja aku taharah daripada hadas. Kalau dia kata saja aku tahara saja, tak kait daripada hadas, tak sah. Sebab apa? Bila itlaq kata taharah, dia dipanggil mutlaqun nazafah. Dia pergi kepada itlaq semata-mata bersuci. Jadi suci daripada apa? Suci biasa. Tak sah wuduk. Mesti dia kait dengan hadas. Mana tahara anil hadas, baru dia sah. Habis. Ataupun tahara di nawi salah, ya, niat seumpama semayang, yang perlu pada semayang apa? Tawaf ke, menyentuh Quran dan seumpama ni. Ya itulah mimma la yubahu illa bil wudu, daripada barang yang tidak diharuskan melainkan dengan wudu. Tak boleh dia nak sentuh Quran kena wudu, ada benda tu dia niat. Au istibaha, boleh juga diingat muftakiran ilal wudu. Ya, dia niat nawaitu istibahatil muftakir ila wudu, sahaja aku mengharuskan benda yang berhajat kepada wudu. Atau macam-macam niat boleh dan habis satu. Misalnya kas-salah, seperti semayang, wa mashil mushaf, mishaf, mashaf, musallasatun min boleh baca tiga. Mishaf boleh, mashaf boleh, mushaf pun boleh baca. Apa makna dia? Ialah Al-Quran. Niat sentuh Quran, dia kena ada wudu. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh akan Quran melainkan orang yang bersuci, orang yang suci. Itu dia. Habis. Kemudian dia kata wala takfi niyatul istibahati ma yundabu bihi lahul wudu kal qiraatil Quran awil hadas wa qadkhulil masjid wa ziyadatul kubur. Dan kata dalam berwuduk ni dia kata apa situ? La taktafi, tidak memadai. Ya, dia kata tidak memadai. Niat tadi iaitulah mengharuskan barang yang yundabu lahul wudu, yang disunatkan berwudu. Kasar begitu tak boleh. Dia kena siap niat juga angkat hadas. Qiraatul Quran, baca Quran ataupun baca hadis, itu sunat ada wudu. Qadhulul masjid, masuk masjid sunat ada wudu. Makruh masuk masjid tak ada wudu. Bila masuk dia tak ada wudu, dia tak boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid, jadi makruh. Wa ziyaratul qabr, dan ziarah akan kubur dan seumpamanya lah. Baik, sekarang wal aslu fi wujubil niyah. Wal aslu bi mana wad dalil, manakah dalil yang mengatakan niat itu adalah benda yang wajib? Ya, wal aslu ay mana dia ay ad-dalilu, mana dalil yang menunjukkan wajib wudu ialah khabar, iaitu hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, iaitu innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawah faman kana hijratuhu ila Allahi war rasul fa hijratuhu ila Allahi war rasul man kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesuai dengan bulan kita ni bulan hijrah atau hadis itu.
Ialah innamal a'malu binniyat. Semuanya amal itu ialah dengan niat. Amal sah dengan niat. Jadi terbatal satu ajaran sesat yang mengatakan pakai niat tadi. Nah, sembahyang kita niat cukup. Sedangkan dalam hadis terpampang a'mal, innamal a'mal, sesungguhnya amal barulah disertakan dengan niat, ya. Likulli imri'in ma nawah, dan tiap-tiap seorang itu ikut apa yang dia niat. Pamangkanan hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang dia hijrah bersama Nabi mengikut Allah dan Rasul, maka hijrah dia diterima oleh Allah dan Rasul. Siapa yang berhijrah nakkan dunia, dia dapat dunia. Kalau dihijrah nakkan perempuan, dapat perempuan. Hijrah mengikutnya. Pada zaman Rasulullah SAW ada seorang yang nak bernikah dengan Ummul Qais yang berada di Madinah. Jadi daripada Mekah Madinah jauh, dia tak sempat jauh nak pergi. Bila hijrah dia sama sekali situ dengan niat dia nak bernikah, maka Rasulullah labelkan dia sebagai muhajir Ummul Qais, orang yang berhijrah kerana nak bernikah Ummul Qais. Mana dia dapat fadilat akan hijrah itu sendiri. Itu dalam tajuk hijrah yang panjang perbahasan dia lah, ya. Jadi di sini digunakan hadis yang sahih sebagai asal. Asal dengan mana ad-dalil. Dalil itulah amal tadi. Jadi di sini ulama pecahkan innamal a'mal. Bila amal mesti dia dengan niat. Maka satu bab dikeluar, dia tak masuk dalam babul amal, dia masuk dalam babul izalah atau dalam babul turuk. Contoh, ya, contoh dalam babul turuk, iaitulah mandikan mayat, membersihkan najis, dalam babul dibak, bab sama. Itu semua dia tak masuk dalam amal. Bila tak masuk dalam babul amal, maka dia tidak perlu kepada niat, ya, dia tak perlu pada niat. Basuh baju tak payah niat. Tentu nak basuh baju sahaja, aku basuh kain pelikat ini, wah, pukul 12 tak siap. selai iaitu babu turuk, bab izalah, dia memada menghilangkan bau, rasa dan najis itu. Contohnya seorang tadi, orang kita meninggal, sahabat dia ada seorang orang yang tak Islam, belum masuk Islam, tapi di bahagian syariat dia mengaji, ya, ambil bahagian syariat, dapat master. Wah, handal dia, hukum hakam dia tahu. Dia mandikan kawan dia tadi, jenazah kawan dia dimandikan. Apa hukum dia? Sah. Tapi dia nak semayang tak sah, ya, sebab mandi dimasukkan dalam babul izalah, bab menanggalkan kotoran. Ada persemayang dimasuk dalam bab bal amal. Bila amal dia kena ada niat. Jadi orang kafir, al-kafir laisa min ahli niyah. Orang kafir dia tidak diterima niat, dia syarat tak terima. Ya, maka kalau bab tak ada niat dia boleh buat. Ya, dia macam tadi kata apa, dimandikan mayat ataupun dalam bab sama, ya, bangkai, kulit bangkai yang lain daripada anjing dan babi dan keturunannya yang mati tidak disembelih, maka nama dia bangkai. Kita ambil kulit dia, kita boleh sama. Ya, sama atau makna menggunakan benda untuk menghilangkan lendir dan bauan dia. Tiba-tiba yang buat tu bukan orang Islam, maka hukum dia tengok buat kena cara sah, jawab dia sah, tak ada masalah. Ya, kasut-kasut kulit luar negara kita tengok dia sama kan, okey lah. Cuma dia keluar tukar bahan-bahan kimia, ala moden dia pakai kimia, sama maksud, hukum dia sah. Cuma jangan kasut yang kulit bintang 3 dah. Tapi bintang 3 bintang 3 tu khinzir. Ada kawan tanya dulu, makcik dia tanya, penternakan khinzir ni apa dia nak, dia kata. Dia kata khinzir tu babi itu, tu ganjat dia tu. Ya, itu maknanya. Jadi kalau kulit tu sampai kiamat pun sama, tak sah dia. Habis. Jadi makna amal dimasuk sini, wuduk dia dimasukkan oleh ulama dalam babul amal. Maka oleh kerana tu dia kena niat. Habis. Jadi niat dia naklah diiktirankan. Innamal a'malu binniyat, ai innamas sihhatuha, ya, la likamaliha, bukan kena sempurna, kena sah. Bahkan kalau tidak niat, maka ketika itu tidak sah wuduk dia. Kemudian satu lagi, wajibu qarnuha, wajib menyertakannya niat tu. Bila tu? Inda awwali ghaslin juz'in min wajhin falau qaranaha bi asna'ihi kafa wa wajabi adatu ghaslin ma sabaqaha. Ini satu benda yang penting juga dipaham, kerana ada sedikit kalangan kita yang keliru, menyebabkan dia menjadi susah dalam mengambil wuduk.
Dia kata sini, dia kata kena karnu, wa yajibu karnuha indal awal. Jadi disertakan indal awal, iaitu pada awal wudu. Tujuan dia apa itu? Untuk dia kata sini indal awal ay innama wajaba karnuha bihi li ajli i'tidad bi fi'lih la li ajli i'tidad bin niyah. Mana supaya dia dikira, ya, maknanya dengan perbuatan dia terus jadi, bukan dikira dengan niat. Faham tak? Mana kalau seorang dia ambil wudu, dia ambil dia semayang, kena di kat muka, terus dia niat. Mana start niat yang tu terus terpakai. Itu maksud ini. Bermakna kalau dia niat bi asna'iha, dia ambil semayang kan, dia basuh, dia tak niat lagi sampai dekat sini pun dia niat. Bermakna yang sini start lah, yang tadi itu kosong, itu basuh biasa, dia kena ulang balik. Itu maksud dia. Sebab tu dia kait di belakang, ya, awwalu ghaslin juz'im min wajhin, maka palau qaranaha bi asna'iha, kalau disertakan niat di tengah, dia dah basuh separuh baru dia niat. Cuba dia mandi hadas, dia cuar, dia tak niat lagi, tiba dekat bau, dia niat, maka yang tempat niat bau dikira masuk, yang tadi kosong dia kena ulang balik. Itu maksud dia. Bukan menjadi syarat untuk sah, mesti serentak sah, kalau tak serentak tak sah. Ia tu tanpa pung, tak masuk lagi, lalang merah mata dia, orang dah habis semayang dia tak ambil niat lagi. Pasal apa? Tak masuk niat, sebab silap memahami. Serentak itu untuk terus dikira, ya, bukan untuk sahkan niat. Niat tu bila kita start niat, kat situ jadilah, ya. Silap banyak kat situ sampai kita tengok dia ambil air semayang sampai merah mata dia, tanpa perpu tak masuk niat lagi. Siap berhenti kejap, rehat apa, penat, niat tak masuk lagi. Kacau je. Orang dah semayang dia tak ambil niat lagi, sebab silap memahami, ya. Dia nakkan iktiran di awal supaya terus masuk benda tu dikira. Sebab tu di bawah tu tafriq, falau qaranaha bi asna'ih, kalau disertakan di tengah tu maka kafah memadai, tapi wa wajaba i'adatu ghasli ma sabaqaha, dia wajib ulang balik yang dia tak niat tadi tu. Start di bawah sini, yang tadi kena ulang, itu saja, ya. Atas sedikit kepahaman dia agak perlu, sebab ada segolongan yang kadang-kadang tersilap faham, ya. Kemudian wala yakfi qarnuha bima qablah ila akhir, wallahu a'lam.